Berasal daripada Sekejap saya tengah rekod. Okey. Okey, boleh Ustaz? Ustaz. Dia ni lah Ustaz. Terkeluar tadi. Okey, tak apa. Silakan. Okey, nama saya Raimi Afiq bin Rosli, berusia 35 tahun. Saya berasal daripada Ipoh, Perak. Tapi sekarang ni menetap di Seri Kembangan lah. Oh, Seri Kembangan. Ya. Saya bekerja di Persatuan Pengasih Malaysia di bahagian unit agama. Berapa lama dah Ustaz bertugas kat situ? Saya dah bertugas kat situ 5 tahun. 5 tahun Ya. Jadi sekarang ni masih lagi bertugas kat situ lah atau macam mana? Saya masih lagi bertugas di pengasih. Sebab saya ada dengar daripada Ustaz Syukur lah, dia cakap yang tempat tu nak berpindah Pengasih ni sebenarnya dah kena pindah ke Bentong Pahang. Tetapi disebabkan PKP ni kita diberi kebenaran untuk stay lagi lah. Jadi dijangka berpindah ke Bentong tu bila? Kalau ikutkan bulan 6 yang bulan lepas ni lepas. lah. Tapi disebabkan PKP ni kita dapat untuk stay lama sikit lah. Kalau tak silap saya paling lama pun dia orang bagi sampai hujung tahun. 7 tahun. Ya. Jadi kalau bila dah pindah nanti Ustaz akan berpindah ke Bentong ke macam mana tu? Itu yang saya masih dalam perbincangan lagi. Perbincangan lagi. Tapi kalau ikut fikir memang jauh lah dan tak mampu pun nak pergi sana, pindah kan. Yelah, Bentong tu jauh juga. Sebab keluarga semua dah ada kat sini. Tapi macam itulah masih dalam ni perbincangan. Okey, tak apa. Jadi itulah saya pun tahu daripada Ustaz Syukur pun macam tu juga. Jadi tak apa. Sementara ada masa ni untuk yang di sini ni maksudnya kita boleh buat lagi lah insyaAllah. InsyaAllah. Okey, baik. Jadi saya dah ada, okey sebelum tu saya lupa nak tanya. Pengalaman Ustaz sebelum ni pernah tak mengajar orang dewasa ataupun saya rasa pernah kot. Kalau mengajar orang dewasa ni, cuba Ustaz ceritakan sikit pengalaman. Okey, saya pun dah untuk orang dewasa, saya ajar Iqra ataupun Mukadam di Kasih lah. Sebab di sana kan rehab center. Jadi dekat sana kebanyakan asas pun dia orang kadang-kadang dia orang tak tahu dalam baca Al-Quran kan. Jadi kalau untuk ajar Al-Quran untuk kanak-kanak adalah, tapi itu pergi ke rumah-rumah. Yang kanak-kanak tu maksudnya bila tu, lama dah ke ataupun? Saya berhenti stop ni setahun yang lepas bila COVID. Parents tak bagi datang rumah kan. Yang Ustaz mengajar dekat tempat Ustaz bekerja tu sekarang ni masih lagi lah maksudnya ada buat mengaji lagi lah. Range student tu umur berapa? 14 tahun hingga 60 lebih. Hingga 60 lebih okay, maksudnya yang paling tua tu 60 lebih ada lah. 60 lebih ada. Okay, baik. Okey, jadi saya rasa Ustaz tak ada masalah kot untuk mengajar ni. Rasanya Ustaz ada pengalaman mengajar orang dewasa. Jadi dekat kita ni pun nanti saya akan terangkan lah macam mana konsep yang dekat Celik Al-Quran. Okey, jadi malam ni sekejap je, dalam lebih kurang 30 minit saya akan terangkan berkenaan dengan apa yang kita bawa dekat Celik Al-Quran ni lah.
Jadi supaya Ustaz lebih nampaklah apa yang kita bawa dekat celik Al-Quran. Okay, sebelum tu saya nak membincangkan dahulu yang tugasan yang saya ada bagi dekat Ustaz. Okey, sebelum saya membincangkan perkara yang tugasan yang saya bagi, saya nak tunjuk Ya. sekali lagi yang ni, yang berkenaan dengan Okey. flow perjalanan program pula, latihan ni lah. Ya. Okey, baik. Kalau Ustaz tengok yang hari pertama ni, sekejap lagi kita akan ada perbincangan tugasan pertama. Okey, lepas tu saya akan bagi penerangan core value celik Al-Quran. Okey, seterusnya kita Ustaz akan tengok kelas benar. Maksudnya sebelum ni mungkin Ustaz tak pernah lagi lah kot buat kelas secara online. Ke Ustaz pernah dah? Tak pernah. Dah pernah. Okey, baik. Ha. Jadi kita akan bagi orang kata pendedahan lah dekat Ustaz. Ustaz akan tengok macam mana kita jalankan kelas secara online. Yang ni saya akan cuba tengok esok. Kalau tak kelas saya pun mungkin kelas Ustaz lain, Ustaz boleh join lah tengok. Okey. Macam tu. Okey, lepas tu bila dah selesai yang tengok kelas benar ni, saya akan minta Ustaz buat rakaman sikit. Maksudnya saya akan tengok Ustaz mengajar. Jadi Ustaz mengajar, detail tu nanti saya akan bagi. Apa yang Ustaz kena ajar dalam simulasi ni. Maksudnya Ustaz rakam, Ustaz akan ajarlah apa yang ni nanti. Okey, bila dah rakam siap apa semua, saya bagi dalam masa lebih kurang 2 hari lah. Kalau lebih cepat lagi bagus, saya boleh cepat ke yang hari ketiga ni. Saya akan nilai, bagi ulasan. Lepas tu Ustaz akan get ready untuk yang simulasi pengajaran secara langsung pula. Maksudnya, yang ni lebih kepada latihan lah. Maksudnya, yang kekurangan dekat sini akan ditambah baik dekat sini. Jadi sebab kita dalam latihan, jadi Ustaz akan belajar banyak lah untuk yang macam mana nak berinteraksi dengan pelajar dewasa apa semua tu lah. Tapi saya percaya insyaAllah Ustaz mungkin dia tak berapa sukar sangat lah sebab Ustaz dah ada pengalaman kan. Okey, baik. Lepas tu bila dah selesai ni kita akan adakan ujian penilaian. Ujian penilaian ni maksudnya sama juga Ustaz akan mengajar tapi bukan di hadapan saya, di hadapan ada panel yang kita akan pilih lah. Ustaz akan mengajar di hadapan panel tersebut. Bila ini yang real ke? Ni kalau nak ikutkan kira macam real lah. Tapi bukan kata kita ambil pelajar yang betul lagi. Cuma ada panel yang akan menilai. Macam tu je. Okey, lepas tu dah selesai yang ni, masuk hari yang kelima. Yang ni bila dah, maksudnya Ustaz dah diterima, boleh kita masukkan pelajar, barulah kita buat yang ni, latihan penggunaan SKMS. Yang ni lebih kepada Ustaz nak isi rekod bacaan pelajar tu lah dalam sistem. Sebab dulu kita tak ada sistem ni, kita main tulis je dekat atas kertas. Yang ni lebih sistematik lah. Ustaz akan guna cara melalui web. Okey, boleh? Okey, boleh. Alright. Okey, baik. Jadi sekarang ni kita akan tengok ni 5 perkara yang Ustaz bagi dekat saya berdasarkan video. Okey, dekat sini Ustaz ada bagi tahu yang pertama cara pembelajaran yang jelas, okey. Yang kedua mudah difahami, yang ketiga cara pendekatan belajar yang baik. Yang keempat memahami dan mengenali pelajar. Yang kelima fokus yang baik antara guru dan pelajar. Okey, kalau Ustaz tengoklah berdasarkan video yang saya bagi tu, apa kesimpulan yang Ustaz boleh buat? Maksudnya dari segi pengajaran yang Ustaz Syukur bawa tu, adakah semua pelajar golongan dewasa ni boleh terima? Okay. Kalau saya nak beri kesimpulan, bagi saya dalam Ustaz Syukur yang dalam video tu, sebenarnya dalam pendekatan tu saya tulis mudah faham dan jelas tu sebenarnya memang kaedah yang bagus sebenarnya sebab dia memberi elemen, maksudnya dia memberi kita satu modul yang mudah lah macam buah kan, lepas tu salji, tupai. Jadi benda tu sebenarnya kalau orang yang betul-betul zero, sebenarnya kalau kita ajar dia akan mudah faham. Dan saya rasa kalau orang yang memang tak ada basic pun, kalau kita ajar, kalau dia boleh faham bahasa Melayu, saya rasa dia akan boleh
belajar untuk kenal huruf alif bata. Okey. Baik. Itu yang saya Jadi nampak. jadi dia akan jadi macam lebih cepat lah dia orang nak kenal huruf tu kan. Ya, betul. Okey, baik. Itu pandangan Ustaz. Jadi terima kasih. Untuk yang 5 perkara ni bagus. Apa yang saya nak bagi tahunya dekat 5 perkara ni. Okey, Ustaz boleh tengok dekat sini. Okey, 5 perkara yang Ustaz boleh tengok dalam video yang saya bagi. Yang pertama, memudahkan pelajar mengenal huruf dengan menggunakan gambar. Jadi macam Ustaz bagi tahu tadilah, sistem yang kita guna pakai kat sini mudah. Salah satunya kita kenalkan huruf tu menggunakan gambar. Jadi memang kalau ikutkan gunakan gambar ni selalunya sinonim dengan pelajar yang budak-budak kan, kanak-kanak. Ya, betul. Tapi kalau dewasa ni pun sebenarnya mereka nak yang mudah juga. Kan, jadi kalau menggunakan gambar ni dia orang rasa macam bagus juga guna gambar ni. Jadi kalau yang belajar daripada zero memang sangat-sangat berkesan lah sebenarnya, sebab dia orang dulu pun kalau dia orang belajar masa zaman sekolah dulu memang tak ada orang nak ajar gunakan gambar ni. Kan. Okey, baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah memberi semangat kepada pelajar untuk belajar mengaji. Yang ini penting. Maksudnya bila ustaz mengajar nanti kena sentiasa orang kata bagi semangat kepada pelajar ni. Walaupun pelajar ni memang dibayar nak masuk belajar mengaji, tapi kadang-kadang ada juga time-time dia tu. Biasalah manusia kan, naik turun. Macam tu. So kena sentiasa bagi semangat, sebab kadang-kadang dia rasa macam susah, dia rasa down sikit. Macam tu. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga adalah memberi respon. Maksudnya dia baca, kita respon. Respon macam mana? Kita puji pelajar tersebut. Jadi bila kita puji, respon apa yang dia baca, dia rasa dihargai lah. Kan, bila dia baca lagi semangat dia nak baca bila orang puji. Macam tu. Okay, dan yang keempat, kalau dia salah macam mana kita nak buat, kita kena tegur dia. Tapi tegur dengan cara macam mana? Tegur dengan cara yang tidak menyinggung perasaan pelajar tersebut. Yang ni penting sebab ustaz pun faham kalau golongan dewasa ni biasalah kadang-kadang mereka ni mudah terasa kalau kita susah nak tinggikan suara bila mengajar tu. Jadi kena jaga yang tu. Itu yang keempat. Dan yang kelima, ambil cakna masalah pelajar dalam mengaji. Jadi kita kena ambil cakna masalah mereka. Macam yang ustaz tengok dalam video pun, ustaz syukur tanya dulu apa masalah mereka dalam mengaji kan. Jadi ada yang macam ni, ada yang macam ni, ada yang dulu pernah habis baca Quran dah, khatam dah kan. Lepas tu tiba-tiba nak belajar balik. Ya, betul. Kan? So itu atas pelajar lah, sebab kadang-kadang ada pelajar ni dia rasa macam tak puas, dia rasa macam nak start balik, nak belajar pada basic balik. So itu terpulang kepada pelajar lah. Cuma kita ambil cakna lah masalah pelajar tersebut. Okey, boleh? Okey, itu untuk 5 perkara berdasarkan video. Okey, untuk persoalan saya tinggalkan dulu. Kita pergi kepada pengenalan lah. Okey, baik. Okey, di Celik Al-Quran ni kita panggil kelas sebagai kelas bimbingan individu. Jadi kalau Ustaz tengok terma kelas bimbingan individu ni maksudnya kita tak buat ramai-ramai lah. Kita buat personal, one to one. Jadi yang Ustaz tengok yang dalam video yang saya bagi tu, itu adalah seminar. Jadi seminar banyaklah pelajar, mungkin akan melibatkan lebih daripada 5 ke 6 orang pelajar. Macam tu lah. Tapi yang Ustaz akan bimbing nanti seorang-seorang. Walaupun Ustaz ada contohnya 20 orang pelajar, Ustaz tak akan buat kelas tu serentak 20 orang pelajar. Jadi sebab tu kita minta yang jadual tu, minta kosongkan mana yang Ustaz free. Jadi kita akan masukkan pelajar mengikut pada jadual Ustaz tu. Macam tu. Okey, jadi pelajar yang dekat kelas bimbingan individu dekat Celik Al-Quran ni, kita ambil pelajar yang golongan dewasa lah. Maksudnya kita tak ambil pelajar dalam golongan sekolah menengah dengan sekolah rendah, kita tak ambil. Senang cerita 18 tahun ke atas. Lingkungan pelajar ada lebih kurang ada 40-an ke 60-an lah. 30-an pun ada. Jadi background pelajar ni ada yang masih bekerja, ada yang dah pencen. So macam-macam lah nanti Ustaz akan boleh jumpa. Dan yang seterusnya, ni yang saya dah bagi tahu tadi, individu, personal. Dan pelajar akan menggunakan modul dan sistem yang sama dari Celik Al-Quran. Macam yang Ustaz tengok tu lah, yang kita guna gambar tu. Jadi pelajar dia akan belajar, mereka akan beli maksudnya modul daripada Celik Al-Quran. Dan Ustaz pula akan disediakan lah
Ustaz tak perlu beli. Ustaz akan disediakan. Jadi pelajar dengan guru akan menggunakan modul yang sama. Macam tu. Jadi dekat celik Al-Quran ni ada 2 je modul sebenarnya. Celik huruf dengan celik tajwid. Jadi pelajar ni memang ustaz akan dapat pelajar yang memang mula daripada asas lah. Kenal huruf, lepas tu bila dah habis huruf, adalah dalam huruf tu huruf yang bersambung apa semua, barulah masuk tajwid. Habis tajwid masuk Quran. Tu flow asas dia lah. Macam tu. Okey. Jadi apa tugasan guru? Apa yang guru perlu lakukan adalah perlu menguasai modul. Modul dah ada. Sebab ustaz tak perlu dah nak cari Iqra' ke apa, tak perlu. Pakai modul yang kita sedia je. Jadi sebab itulah kita adakan latihan ni untuk orang kata bagi persediaan atau persiapan untuk ustaz lah. Kalau kita contoh ustaz diterima, contoh lepas interview tu kita terus bagi student. Mungkin agak terkapai-kapai. Kan? Sebab kita ada sistem kita untuk ustaz jalankan lah. Okey, lepas tu apa yang guru perlu lakukan adalah juga menjalankan sesi kelas tu mengikut SOP yang kita dah tetapkan. Ini penting sebabnya kita ada SOP yang kita dah tetapkan, ustaz hanya follow sahaja SOP tersebut. Ini adalah untuk orang kata memudahkan ataupun melancarkan lagi lah kelas. Okey, jelas takkan ni Ustaz? Jelas. Alright, okey. Kita pergi kepada ni yang saya nak bagi tahu hari ni. 3 nilai teras di celik Al-Quran. 3 perkara ni benda yang ustaz kena pegang lah maksudnya. Semasa berada dengan celik Al-Quran ni ataupun lepas pada celik Al-Quran ke, boleh guna benda ni. Okey, 3 perkara ni yang pertama adalah mudahkan. Macam yang ustaz bagi tahu dalam 5 perkara tu, teknik ataupun pengajaran yang kita jalankan di celik Al-Quran ni mudah. Jadi nak mudahkan apa? Nak mudahkan dari segi pengajaran, nak mudahkan pelajar tu faham. Dan yang ketiga adalah kita nak mudahkan mereka ni bahawa belajar Quran ni bukannya susah. Kita nak bagi tanggapan macam tu. Sebab ramai kadang-kadang orang kat luar sana dia rasa takut nak belajar Quran. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bila masuk tajwid, Allah Ustaz, banyak nak kena hafal. Hukum tu, hukum ni. Padahal benda tu boleh je kita simpulkan sebenarnya. Kan? Jadi dekat sinilah kita aplikasikan, ustaz akan mudahkan dari segi pengajaran dan cara untuk menyampaikan tu lah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah puji. Puji macam yang saya dah bagi tahu tadi, sentiasa perlu orang kata bagi pujian kepada pelajar. Puji dari segi apa? Kita puji dari segi usaha dia. Dia baca, kita puji. Usaha dia datang ke kelas tu, kita puji. Supaya mereka ni rasa lebih orang kata sentiasalah bersemangat untuk belajar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ambil berat. Ini sangat-sangat penting. Ambil berat dari segi apa? Yang pertama dari segi masalah pelajar tersebut. Bila kita dah tahu masalah dia, contohnya tak kenal huruf ataupun tak kenal, susah nak baca bila huruf bersambung. Yang keduanya kita kena ambil berat dari segi kemajuan dia. Maksudnya kalau dia contohnya muka surat ni dia tak kuasai dengan baik lagi, ustaz tak boleh nak bawa laju maksudnya. Kena bawa ikut pada style pelajar tu macam mana. Kalau sebab pelajar ni ada yang slow, ada yang laju kan. Jadi dekat kita ni kita tak ada macam standard kan. Contohnya pelajar ni perlu habiskan huruf 2 bulan. Tajwid 6 bulan, tak. Maksudnya dia akan tengok pada student tu. Ada yang huruf dia mungkin makan masa 4-5 bulan pun ada. Macam saya pun ada student yang berbulan-bulan tak habis-habis lagi huruf. Ada. So kita tak perlu nak kejar apa-apa. Kita biar pastikan pelajar tu dapat apa yang dia nak. Tu penting. Tu maksudnya care lah kat situ. Boleh? Boleh. Alright. Jadi 3 nilai teras ni lah yang saya akan orang kata nilai jugalah semasa latihan ni, semasa ustaz merakam video mengajar nanti. Kalau ada 3 perkara ni insya-Allah tak ada masalah lah. Okey, jadi yang ni SOP yang saya dah bagi tahu tadi. Kita ada SOP kelas bimbingan individu. Lepas tu kita ada kelas bimbingan individu ni ada satu lagi kelas bimbingan online. Yang online tu maksudnya yang sekarang ni lah.
Sebenarnya kelas bimbingan individu ni yang kita guna pakai yang sebelum ni kelas secara fizikal. Tapi sekarang ni tak ada fizikal, kita buat online. Jadi ada sikit lah penambahan dalam SOP tu. Okay, lepas tu kemas kini jadual pelajar. Yang ni Ustaz bila dapat pelajar nanti saya akan bagilah SOP ni. Sebab Ustaz akan ada grup bersama pelajar. Jadi setiap kali sehari sebelum kelas tu Ustaz akan update jadual. Okay, lepas tu puji pelajar pun kita ada SOP macam mana Ustaz nak memuji pelajar dan termasuk dengan cara nak menegur pelajar lah. Dan yang seterusnya ni penerangan konsep suku kata. Yang ni kalau Ustaz perhatikan dalam yang video saya bagi tu ada Ustaz terangkan pasal konsep suku kata kan. So dalam ni kita bagi tahulah flow dia macam mana, nak start dengan apa. Mungkin secara umumnya boleh faham konsep suku kata tu, tapi kita nak bagi mudahkan tu kita letak dalam SOP ni. Alright. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Kebiasaannya saya nak tanya soalan cuma ni je. Celik Al-Quran selalu membahasakan diri kepada pelajar tuan ke ataupun panggil pakcik? Tuan. Tuan. Okay. Tuan. Kalau contohnya pelajar tu minta juga alah panggil pakcik je lah. Kita panggil tuan juga. Panggil tuan. Okay. Panggil tuan juga. Panggil abang ke, kalau dia minta lah kita cakap kita panggil tuan juga. Okey. Macam tu je lah. Jadi masa ni itu sajalah soalan. Itu Ya. Okey, kalau saya tengok balik kat sini yang ni Ustaz, yang soalan Ustaz lah. Ni saya pun rasa dah jawab ni yang tadi, mengapa ada pelajar yang pernah khatam Al-Quran tetapi masih perlu mula belajar kenal huruf. Itulah sebab saya tengok video tu tadi, saya tengok dia ada orang terjawab kan. Itu yang saya. Jadi yang ni sebab dia tengok atas student tu lah, ada pelajar ni dia nak mula balik, mungkin dia nak perbetulkan dari segi makhraj sebutan huruf dia tu. Ya, betul. Ada juga yang macam tu. Okey, lepas tu bagaimana syarikat menentukan pelajar itu mula dari aras mana? Okey. Sekarang ni kita dah selaraskan, maksudnya pelajar yang akan masuk di celik Al-Quran ni memang bermula daripada asas, daripada huruf. Jadi kebanyakannya pelajar contohnya macam dia ni dah boleh baca Quran, kita kurang ambil yang tu. Kurang ataupun memang tak ambil terus lah rasanya. Sebab dulu kita campur, ada juga yang pelajar dah masuk dah boleh baca Quran, ada juga dulu. Tapi sekarang ni kita nak bagi yang memang betul-betul memang kira butuh huruf lah maksudnya. Kita bagi yang tu. Okey, seterusnya yang ketiga, adakah setiap pelajar diberi ujian untuk mengetahui tahap kefahaman mereka? Okey, yang ni kita tak buat lagi yang ni. Ujian ni maksudnya Ustaz akan nilai dia dari segi bila Ustaz mendengar bacaan dia je lah. Macam tu je. Kita ada sediakan checklist saja. Jadi bila pelajar tu baca, Ustaz tengok okey dia dapat sebut dengan baik, tanda. Okey, macam tu je lah. Okey, lepas tu keempat, bagaimana cara mengendali pelajar yang sudah kenal huruf dan tidak mahu mengikuti modul dari awal Okey, tadi Ustaz dah jawab. Yang tu lah yang tadi kan. Ni tak boleh. So macam tu lah Ustaz, tak perlu risau. Kalau ada pun pelajar yang macam mula daripada tajwid, itu pelajar yang dia transfer daripada ustaz lain. Faham tak? Maksudnya dia belajar dengan Ustaz A contohnya. Lepas tu tiba-tiba Ustaz A tu dah berhenti ke apa. Itu kemungkinan akan boleh jadi. Maksudnya kalau pelajar tu transfer masuk ke bawah Ustaz, Ustaz tak perlulah nak masuk huruf balik. Ustaz sambung je. Macam tu. Boleh? Boleh. Okey, baik. Jadi saya nak confirm sebelum saya akhiri sesi malam ni. Ni jadual yang Ustaz bagi dekat HR. Ya, betul. Jadi yang jadual yang ni je lah yang Ustaz available untuk mengajar, yang waktu putih ni kan? Ya. Alright. Okey, jadi saya rasa Ustaz fokus pada belah malam lah. Belah malam dengan hujung minggu Sabtu. Ya. Okey, boleh? Saya rasa yang ni dah cantik dah ni. Sebabnya pelajar sekarang ni pun memang ramai yang nak belajar malam. Okey. Jadi kalau Ustaz boleh spend time untuk malam ni, cantik sangat lah ni waktu ni. Boleh, insyaAllah. Alright. Okey, jadi untuk sesi malam ni setakat tu sahaja. Jadi sesi yang seterusnya akan datang, saya akan
confirm balik dengan, sebab saya kena cari dulu kelas mana yang Ustaz boleh join. Okey. Kalau ada esok, kebetulan esok, Ustaz boleh join lah. Jadi Ustaz join tengok tu, tak perlu on kamera, tak perlu on audio, just dengar je. Just dengar, tengok je macam mana Ustaz mengajar nanti. Boleh? Okay. Baik. Alright. Okay, baik. Jadi saya tangguh dulu perjumpaan kita pada malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Okay, sama.